Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Hassan dari kelas DPHU 4A. Nama saya Muhammad Alif bin Razali dari kelas DPHU 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabari. I'm a student from Diploma Management Haji and Umrah Semester 4, Class DPSU 4A. My name Sulaiman bin Sa'ari from DPHU 4A. Nombor metrik DHU 2019-24353 from course Management Haji and Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Da'bar Rahman daripada kelas DPHU 4B dan nombor metrik saya adalah DHU 20924504. Okey, saya memilih tajuk sewaan iaitu Al-Ijarah. Di page pertama saya meletakkan 3 keping gambar beserta maksud dan dalil. Maksud sewa ialah lafaz Al-Ijarah dalam bahasa Arab membawa maksud upah, sewa, jasa dan bayaran atau imbalan. Menurut terminologi syariah, Al-Ijarah membawa maksud kontrak terhadap sesuatu manfaat dengan memperoleh bayaran. Okey, dalil yang saya peroleh ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW dan Abu Bakar mengupah tenaga seorang lelaki Bani Al-Dail daripada Bani Abdu bin Addi, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangan mereka kepadanya. Mereka berjanji untuk bertemu dengannya di Gua Sur selepas 3 hari. Pada hari ketiga, lelaki itu datang bersama unta tunggangan mereka dan mereka berangkat. Okey, di page kedua saya menerangkan tentang rukun sewa. Kontrak sewa mempunyai 4 rukun iaitu 2 pihak yang berkontrak sirah, perkhidmatan, manfaat yang diberikan dan bayaran sewa atau upah. Rukun sewa terbahagi kepada 4 iaitu penyewa, bayaran sewa, manfaat, tamat kontrak sewaan. Yang pertama, penyewa. Mestilah akil balil, kemahuan sendiri, kedua-duanya tidak bersifat membazir. Yang kedua ialah bayaran sewa. Bayaran itu mestilah suci, tidak mengandungi unsur-unsur riba. Bayaran sewa diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Yang ketiga ialah manfaat. Berharga, diketahui kadar dan jangka masa, dapat diberikan oleh yang mengambil upah. Yang keempat ialah tamat kontrak sewaan. Barang yang disewa hilang, rosak atau musnah, batal kontrak, tamat tempoh dan tidak menepati syarat kontrak. Ini adalah buletin saya di mana saya telah meletakkan topik fik jual beli dalam pemikiran buletin ini. Jadi, kenapa saya memilih topik fik jual beli? Ini kerana saya melihat aktiviti jual beli semakin lama semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga kan kita sendiri boleh lihat aktiviti jual beli ini semakin berkembang seiring berkembangnya ia dengan teknologi. Jadi, kita ni sebagai pembeli dan juga penjual, kita haruslah diberitahu dan juga harus tahu adakah transaksi jual beli yang kita lakukan sehari-hari itu menepati syarat-syarat yang telah pun ditetapkan dalam Islam. Jadi, di dalam buletin ini saya telah pun meletakkan beberapa subtopik. Yang pertama adalah definisi, yang second adalah jenis-jenis akad jual beli dalam Islam dan beberapa kiasan Melayu seperti puisi dan juga pantun. Di dalam buletin ini juga saya telah meletakkan beberapa kiasan Melayu. Yang pertama adalah puisi berkenaan dengan jual beli online ataupun jual beli di atas talian. Dan juga yang kedua adalah pantun 4 kerat yang berkenaan dengan situasi di antara penjual dan juga pembeli. Di dalam page kedua saya telah meletakkan topik jenis akad jual beli yang terdapat dalam Islam. Dan terdapat 12 jenis akad jual beli yang berbeza. Dan di antaranya adalah bai' al-sil'ah bi al-naq, bai' al-muqayyadah, bai' al-tauliyah, bai' al-salam, bai' al-syar, bai' al-urbun, bai' al-istisna, bai' al-taljiyah, bai' al-murabbahah,
bai al-wadi'ah, bai al-wafa' dan juga bai al-inah. Melihat daripada 12 jenis akad tersebut, semua akad tersebut mempunyai makna yang tersendiri dan dikategorikan dalam sistem jual beli ataupun transaksi jual beli yang berbeza-beza. Jadi kita sebagai pembeli dan penjual, kita haruslah ketahui akad-akad tersebut dan apakah fungsi dia, adakah apa yang sistem jual beli yang kita lakukan tu berketepatan dengan akad-akad tersebut. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Hutang mempunyai pelbagai aspek, tetapi di sini di dalam slide ini saya ingin menerangkan 4 sahaja. Pertama, pembiayaan kereta. Kedua, pembiayaan rumah. Ketiga, pembiayaan pendidikan. Keempat, pembiayaan kad kredit. Seterusnya, takrif hutang. Dari segi bahasa, hutang ialah sebarang liability, tanggungan masa hadapan yang dipertanggungkan ke atas seseorang, sama ada dalam bentuk wang atau sebagainya. Dari segi istilah pula, ulama membahagikan hutang kepada 2 jenis, iaitu dalam bentuk khusus dan umum. Nombor 1, dalam bentuk umum, iaitu hak atau tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang menanggung beban di masa hadapan. Kedua, khusus. Menurut jumhur atau majoriti ulama, iaitu sebarang kewajipan dalam bentuk kewangan ke atas seseorang yang terjadi kesan daripada pertukaran transaksi, kerosakan harta benda, kecederaan ataupun untuk melunaskan hak-hak Allah seperti zakat. Hutang menurut perundangan Islam pula mencakupi ruang lingkup yang luas, iaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada kod hutang, bayaran mas kahwin selepas isteri disetubuhi atau sebelumnya, yakni mahar yang belum dibayar selepas akad nikah, bayaran sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah, ganti rugi atas kerosakan yang dilakukan, jumlah wang yang mesti dibayar kerana tebus talak, khuluk, dan barangan pesanan yang belum sampai. Bagi ancaman untuk orang yang enggan membayar hutang mempunyai 4. Yang pertama, mati dalam keadaan berhutang, pahala kebaikannya menjadi ganti. Kedua, urusan orang yang berhutang akan kekal tergantung. Ketiga, orang yang berniat untuk tidak mahu melunaskan hutang akan dihukum sebagai pencuri. Keempat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan orang yang enggan mengembalikan hutang. Kelima, dosa hutang tidak akan terampung walaupun mati syahid. Keenam, orang yang berhutang tergolong sebagai pendusta. Dalam bab saya menerangkan tentang riba. Menurut definisi, menurut bahasa Arab, riba merujuk kepada lebihan, pertambahan dan perkembangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi di dalam surah Al-Hajj ayat 5, maksudnya, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh.
dan gembur, membusutlah ia. Serta ia pula menumbuhkan berbahagian-bahagian tanaman yang indah permata. Maknanya, bumi ini bergerak, meningkat dan bertambah berbanding sebelum hujan. Menurut mazhab Syafi'i, disebabkan kita berada di Malaysia dan majoriti rakyat Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i, riba ialah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Seperti yang dimaklumi secara darurat bahawa hukum riba adalah haram berdasarkan nas-nas yang sahih. Oleh kerana banyak nas memadai, penulis menyebut hanya satu nas bagi setiap sumber. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan jelas memberikan maksud pengharaman riba. Segi Al-Sunnah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katanya, maksudnya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang mewakilnya. Riwayat Muslim. Hadis ini dimulakan dengan kalimah laknat, di mana mengikut kaedah ulama ia memberi maksud dosa besar. Justru hukumnya adalah haram dan diperkuatkan lagi dengan banyak dalil. Hikmah pengharaman riba. Yang pertama, sesungguhnya riba itu sama dengan mengambil harta manusia tanpa ada gantinya. Sebab siapa yang menjual 1 dirham dengan 2 dirham, maka dia telah memperoleh tambahan 1 dirham tanpa ada gantinya, iaitu barang dan sebagainya. Padahal harta manusia itu berkait rapat dengan keperluan dan ada penghormatan besar padanya. Sebagaimana sabdanya, maksudnya pengharaman harta manusia itu samalah seperti pengharaman darahnya. Riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, tegasnya mengambil harta manusia begitu saja tanpa ada ganti hukumnya adalah haram. Yang kedua, bergantung kepada usaha riba sahaja menghalang manusia daripada bekerja untuk mencari keuntungan dengan cara lain. Ini berlaku apabila seseorang itu boleh mendapatkan keuntungan dengan jalan riba, sama ada dengan tunai maupun dengan bertempuh. Ringanlah baginya untuk mencari keuntungan dalam menjalani kehidupannya. Dia tentu tidak mahu lagi menanggung kepayahan mencari kelebihan dalam apa jua perniagaan yang memberatkan dirinya. Dengan cara ini akan terputuslah kemanfaatan umum buat manusia. Sedangkan sudah termaklum bahawa kemaslahatan alam duniawi ini tidak akan teratur kecuali dengan perniagaan, mengadakan kerja-kerja dalam perindustrian dan pembangunan, dan sudah tentu sekali hikmah ini diterima dengan baik dari segi ekonomi. Yang ketiga, hal yang demikian akan menyebabkan terputusnya semangat suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman. Ini kerana apabila riba itu diharamkan, maka terbukalah hati manusia untuk menerima jumlah pinjaman yang sama. Sebaliknya, jika riba itu dihalalkan, nescaya orang yang sedang dalam keperluan terpaksa mengambil pinjaman 1 dirham dengan pulangan sebanyak 2 dirham dan sebagainya. Perlakuan seumpama ini akan menyebabkan terputusnya semangat suka saling membantu membuat kebaikan sesama manusia. Yang keempat, bahawasanya pada kebiasaannya orang yang meminjam wang itu seorang yang miskin. Jika riba itu halal di sisi syarak, bererti membolehkan bagi si kaya untuk memeras si miskin dengan mengambil wang tambahan daripadanya, yang mana hal seumpama ini tidak harus dilakukan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha untuk mengembangkan harta melalui jalan riba. Lalu riba itu diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Islam juga mencela kaum Yahudi yang mengamalkan sistem riba, padahal mereka telah dilarang oleh Allah dalam perkara itu. Antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan dalam larangan pelakuan riba ini iaitu firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan kamu menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya akibat kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya iaitu pokok asal harta kamu. Dengan demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa
Kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Saya akan menjelaskan dan menghuraikan muka surat yang saya lakukan, iaitu pada muka surat 10. Saya diberi tajuk pinjaman. Untuk menghuraikan pinjaman ini, saya meletakkan di dalam muka surat yang ke-10, iaitu berkaitan dengan kategori pinjaman dalam Islam. Terdapat dua kategori pinjaman di dalam Islam. Yang pertama adalah al-ariyah, ataupun dengan maksud pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman secara peminjam kepada peminjam. Dan saya huraikan lebih jelas dan lebih terperinci di nota-nota bawah. Seterusnya kita berbalik kepada pinjaman bagi kategori kedua di dalam Islam, iaitu pinjaman yang dinamakan al-qad, ataupun dari segi bahasanya ialah al-qad'u, iaitu potong. Manakala kita menurut istilah penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut. Dan saya ada menjelaskan secara terperinci dan lebih mendalam berkaitan dengan al-qad ini di bawah-bawah nota ini. Seterusnya, kita lihat pada muka surat yang ke-11, saya mengemukakan isi perbandingan pinjaman secara Islam dan konvensional. Pinjaman secara Islam ataupun konvensional, kita dapat lihat di dalam muka surat 11 ini bagaimana prinsip pembiayaan konvensional dan prinsip pembiayaan Islam. Bagi prinsip pembiayaan konvensional, carta alih yang dilakukan oleh pembiayaan konvensional ialah melalui, yang pertama melalui bank, seterusnya kepada pinjaman kepada peminjam, seterusnya peminjam perlu membayar hutang ataupun perlu membayar faedah ataupun interest. Seterusnya faedah tersebut akan kembali kepada bank, iaitu bank yang akan memperolehi faedah tersebut. Manakala pembiayaan secara Islam ialah melalui bank, kemudian beli sesuatu produk, kemudian jual kepada peminjam. Maka prinsip pembiayaan Islam inilah yang menurut Islam dan patuh syariah. Seterusnya pada nota bawah sekali, saya mengemukakan isi berkaitan dengan hadis Rasulullah dan doa harian yang diamalkan Rasulullah.